Bonjour, bertemu kembali dengan channel Kelas Prancis, channel yang akan membuat kalian bisa berbahasa Prancis dengan baik dan benar. Di sesi ini, kita akan kalian akan belajar tentang pronom relatif qui dan que. Oke, apa itu pronom relatif? Pronom relatif adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan yang menerangkan kata benda tersebut. Jadi secara definisi, kata yang pronom relatif adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan yang menerangkan kata benda tersebut. Bingung? Oke. Agar tidak bingung, seperti biasa, kita coba lihat contoh dalam bahasa Indonesia dulu. Kalian lihat kalimat ini. Misalnya, saya membaca buku. Oke, saya membaca buku. Buku apa? Kalian tidak tahu. Oke, saya membaca buku. Buku apakah? Itu saya membaca buku yang menceritakan kisah cinta Marie Antoinette, dan yang inilah yang dinamakan dalam bahasa Prancis sebagai pronom relatif. Oke, jadi saya membaca buku yang mana? Buku yang menceritakan kisah cinta Marie Antoinette. Oke, kita lihat contoh lain. Saya membaca buku apa? Buku yang saya beli di Paris. Oke, jadi yang di sini adalah sebagai kata yang digunakan untuk menerangkan buku dalam hal ini. Oke, yang dalam bahasa Prancis inilah yang dinamakan sebagai pronom relatif. Oke, masalahnya adalah apa bedanya antara pronom relatif qui dan que, atau kapan kita menggunakan qui dan kapan kita menggunakan que. Oke. Lalu apa bedanya qui dan que? Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Saya membaca buku yang menceritakan kisah cinta Marie Antoinette. Kalian lihat di sini setelah yang langsung diikuti kata kerja, yaitu menceritakan. Jadi yang di sini berfungsi sebagai subjek karena diikuti oleh kata kerja menceritakan. Sedangkan yang kedua, kalian lihat, saya membaca buku yang saya beli di Paris. Setelah yang diikuti oleh subjek kalimat, yaitu saya. Oke. Yang pertama inilah yang di kalimat yang pertama ini dalam bahasa Perancis kita menggunakan pronom relatif yang qui. Oke. Dan yang kedua yaitu pronom relatif yang digunakan, yang di sini menggunakan dalam bahasa Perancis yaitu que. Bingung? Oke. Jadi kalian lihat di sini setelah yang diikuti oleh kata kerja. Jadi yang di sini bisa dikatakan mempunyai fungsi sebagai subjek kalimat. Oke, maka pronom relatifnya adalah qui. Yang kedua, setelah yang diikuti oleh subjek kalimat, maka pronom yang digunakan, pronom relatif yang digunakan adalah que. Jadi kalau kita simpulkan, qui, pronom relatif qui diikuti oleh kata kerja. Jadi kalau di depannya adalah kata kerja, misalnya yang menceritakan, yang berbicara, yang memakai, yangnya menggunakan qui karena fungsinya sebagai subjek dari kalimat. Lalu yang pronom relatif que diikuti oleh subjek kalimat. Misalnya yang saya beli. Oke, buku yang saya beli, yang ibu saya
buat, dan sebagainya. Jadi ketika yang setelah yang adalah subjek kalimat, maka pronom relatif yang digunakan adalah ke. Oke, biar lebih jelas, kita coba lihat contoh dalam bahasa Perancis. Oke, misalnya kita buka layar dulu. Voila. Sekarang yang pronom qui. Oke, tadi kita lihat kalimat pertama. Je lis un livre qui raconte l'histoire d'amour de Marie-Antoinette. Saya membaca buku yang bercerita, setelah qui kata kerja, raconter. Raconter adalah bercerita. Qui raconte l'histoire d'amour de Marie-Antoinette. Yang bercerita tentang sejarah percintaan Marie Antoinette. Oke, setelah qui pasti diikuti oleh kata kerja. Oke, yang kedua. Je connais des Français qui habitent à Lyon. Saya kenal orang-orang Prancis yang tinggal di Lyon. Oke, jadi kalau setelah yang adalah kata kerja, ya yang tinggal, maka pronom relatifnya adalah qui. Qui raconte. Oke, raconte bercerita. Qui habite, kalian perhatikan. Oke, qui di sini fungsinya sebagai subjek. Menerangkan des Français. Je connais des Français. Saya kenal orang-orang Prancis. Orang-orang Prancis yang mana? Yang tinggal di Lyon. Qui habite à Lyon. Kalimat ketiga. C'est vous qui travaillez à la banque? Andakah yang bekerja di bank? Oke, apakah Anda yang bekerja di bank? C'est vous qui travaillez à la banque? Oke, travailler adalah kata kerja. Maka pronom relatifnya adalah qui. Konjugasi travailler adalah mengacu pada vous. Ya, karena yang diterangkan adalah vous. Makanya c'est vous qui travaillez à la banque. Di sini habite konjugasinya adalah untuk des Français. Karena yang diterangkan karena qui di sini fungsinya menerangkan des Français. Kalau kalian lihat un livre qui raconte des Français qui habitent. C'est vous qui travaillez. Oke? Contoh lain. J'ai une sœur qui étudie en Angleterre. Saya punya seorang saudara perempuan yang belajar di Inggris. Qui étudie en Angleterre. Oke, setelah qui diikuti kata kerja, yaitu étudie. Konjugasinya mengacu pada une sœur, elle. Oke. Contoh kelima. Je prends l'autobus qui passe à 8h10. Saya naik bis yang lewat jam 8:10. Oke, qui passe. Pass adalah kata kerja. Oke, jadi pronom relatif qui selalu diikuti oleh kata kerja. Yang dalam bahasa Indonesia adalah yang. Ya, kapan menggunakan pronom relatif qui? Ya, kalau kalian ingin mengatakan misalnya saya membaca buku yang, saya mengenal orang Perancis yang apa. Jadi pronom relatif itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan keterangan dari kata benda itu. Tapi intinya supaya lebih mudah, qui selalu diikuti oleh kata kerja. Gampang sampai sini? Oke. Yang kedua, ke. Oke. Kita lihat contoh-contoh dalam bahasa Prancis. Je vais boire le vin que tu as acheté. Saya akan minum wine yang kamu beli.
Oke, di sini yang juga. Kalian perhatikan, setelah yang, setelah ke pasti ada subjek, lalu diikuti kalimat kata kerja. Oke, que tu as acheté, yang kamu beli. Je vais boire le vin que tu as acheté. Saya akan minum wine. Wine yang mana yang akan saya minum? Yang kamu beli. Oke, maka dihubungkan dengan pronom relatif ke. Kenapa ke? Karena ke di sini fungsinya sebagai objek. Ya nggak? Je vais boire le vin que tu as acheté. Anggur yang kamu beli. Contoh kedua. Je te présente Paul que je connais depuis hier. Saya kenalkan Paul yang saya kenal sejak kemarin. Oke, yang saya kenal. Setelah ke pasti ada subjek. Kalau ki tadi diikuti kata kerja, ke diikuti subjek. Oke, dan ke di sini fungsinya adalah sebagai objek. Je te présente Paul que je connais depuis hier. Saya kenalkan Paul yang saya kenal sejak kemarin. Contoh lain. Les exercices qu'elle fait sont très difficiles. Latihan yang dia kerjakan sangat susah. Oke, yang dia kerjakan. Kenapa Q apostrof? Karena ke huruf e ketemu huruf vokal harus bukan ke l tapi kel. Oke, ditulis dengan menggunakan apostrof. Les exercices qu'elle fait sont très difficiles. Latihan yang dia kerjakan sangat susah. Oke, setelah ke subjek. Numéro 4. Le monument que nous visitons est ancien. Monumen yang kita kunjungi est ancien, sudah tua. Oke, monumen yang kita kunjungi tua. Oke, setelah ke pasti ada subjek. Oke, karena dalam hal ini ke fungsinya menggantikan atau fungsinya sebagai objek. Numéro 5. Le professeur que j'écoute est un bon communicateur. Guru yang saya dengarkan adalah seorang komunikator yang bagus. Oke, le professeur que j'écoute, setelah ke ada subjek, yaitu je. Que j'écoute est un bon communicateur. Oke, jadi pronom relatif ke, kita menggunakan pronom relatif ke ketika diikuti oleh subjek. Kalau ki tadi diikuti kata kerja, ke diikuti oleh subjek. Bisa tu, je, elle, nous, vous, dan lain-lain. Oke, jadi dan ki dan ke ini dua-duanya maknanya yang. Oke, hanya bedanya kalau yang diikuti kata kerja, yang bercerita, yang memakai baju, yang ini, yang itu, dalam asal diikuti oleh kata kerja, maka gunakanlah ki. Tapi misalnya, yang saya beli, yang saya baca, buku yang saya baca, maka gunakanlah ke, karena diikuti oleh subjek. Sampai sini bingung? Seperti biasa, supaya lebih paham kita coba latihan. Oke? Kita buka layar. Kita lihat soalnya. Oke, complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms qui et que. Oke, lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan pronom relatif qui dan que. Kita lihat soalnya. Oke. Kita lihat question numéro 1. La femme bla 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 parle est italien. Oke, wanita yang berbicara adalah orang Itali. Oke, yang berbicara. Kira-kira yangnya pakai ki atau ke? Kita lihat di sini pakai kata kerja, ada diikuti kata kerja. Maka otomatis
qui. La femme qui parle est italienne. Wanita yang berbicara adalah orang Italia. Okay. Question numéro 2. Il écrit des articles. Dia menulis artikel yang saya baca dengan rutin. Okay. Il écrit des articles yang saya baca secara rutin. Kira-kira yangnya yang mana? Yang ki atau ke? Ingat di sini ada subjek je. Kira-kira? Voilà, itu ke. Ya. Il écrit des articles que je lis régulièrement. Dia menulis artikel yang saya baca secara rutin. Numéro 3. La robe, gaun yang la robe bla 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 tu portes est très jolie. Gaun yang kamu pakai sangat bagus atau sangat cantik. Oke, setelah yang diikuti oleh subjek yaitu tu, maka yangnya menggunakan ki atau ke. Kita lihat ke, otomatis ke, karena diikuti di depan yangnya adalah tu. La robe que tu portes est très jolie. Gaun yang kamu pakai sangat cantik. Oke? Phrase numéro 5. Numéro 4, pardon. Salah tulis. Numéro 4. Tu n'aimes pas le thé. Kamu tidak suka teh. Bla bla bla, j'ai préparé. Yang saya buat. Kamu tidak suka teh yang saya buat. Oke, kira-kira yangnya ki atau ke? Kita lihat di sini ada subjek. Maka yangnya menggunakan ke. Oke. Tu n'aimes pas le thé que j'ai préparé. Kamu tidak suka teh yang saya buat. Oke, yangnya pakai ke karena diikuti oleh subjek. Numéro 5. J'ai deux frères, bla bla bla, habitent aux États-Unis. Saya punya 2 kakak yang tinggal di Amerika. Makanya yangnya kita lihat di sini kata kerja, yang tinggal. Maka yangnya menggunakan ki atau ke? Ki. Oke, jadi ki diikuti kata kerja. Ki diikuti kata kerja. Numéro 6. Il n'aime pas les fruits. Dia tidak suka buah-buahan sont trop mûrs, yang terlalu matang. Oke, kita lihat sont adalah kata kerja dari être, konjugasi dari untuk les fruits plurial. Maka yangnya adalah menggunakan ki atau ke? Betul sekali, menggunakan ki karena diikuti kata kerja. Il n'aime pas les fruits qui sont trop mûrs. Oke, yang terlalu matang. Numéro 7. Tu vois les clés? Kamu lihat kunci bla 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 sont sur la table yang ada di atas meja. Oke, di sini ada sont kata kerja. Maka yangnya menggunakan ki atau ke? Voilà, menggunakan ki. Karena tu vois les clés qui sont sur la table. Kamu lihat kunci yang ada di atas meja. Voilà. Setelah ki, kata kerja. Numéro 8. Les gâteaux. Kue. Yang. Oke. Ma mère prépare sont toujours au chocolat. Oke, yang ibu saya bikin selalu rasa coklat. Oke, jadi yangnya menggunakan ki atau ke kira-kira? Kita lihat di sini ada ma mère, ada subjek. Oke. Maka yangnya menggunakan ki atau ke? Voilà, menggunakan ke karena diikuti oleh subjek. Les gâteaux que ma mère prépare sont toujours au chocolat. Kue yang ibu saya bikin buat selalu rasa coklat. Numéro 9. C'est un homme
bla 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 vend des aspirateurs. Itu adalah seorang laki-laki yang menjual vacuum cleaner. Oke. Kita lihat vend, kata kerja menjual, maka yangnya menggunakan ki atau ke? Voilà, menggunakan ki. C'est un homme qui vend des aspirateurs. Dia adalah seorang laki-laki yang menjual vacuum cleaner. Oke? Jadi ki kata kerja. Numéro 10. Tu connais la fille bla 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 porte une robe noire? Nah, kira-kira kita lihat sini. Kamu tahu atau kamu kenal gadis yang memakai gaun hitam? Nah, kira-kira yangnya kita lihat di sini ada porte, kata kerja, memakai. Maka yangnya menggunakan ki atau ke? Voilà, menggunakan ki. Karena diikuti oleh kata kerja. Tu connais la fille qui porte une robe noire? Kamu kenal gadis yang memakai gaun hitam? Oke, maka yangnya menggunakan ki. Gimana? Gampang kan? Oke, jadi di sini kita belajar bagaimana mengatakan yang fungsinya untuk menerangkan sesuatu. Oke. Apakah pakai ki atau ke? Oke, ki diikuti kata kerja, ke diikuti oleh subjek. Ki fungsinya sebagai subjek, ke fungsinya sebagai objek. Oke, jadi ada macam-macam yang dalam bahasa Perancis. Oke, kalau belum jelas dan kalian belum mengerti, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka, silakan, s'il vous plaît, vous like. Kalian like. Dan untuk yang baru gabung, silakan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mengenal bahasa Perancis dari dasar. Oke, cukup sekian di sesi ini. Allez, merci. À bientôt.